Selamat petang, salam sejahtera. Anda pasti mahu tahu keputusan terkini daripada Istana Negara. Bagi mereka yang berminat, aku akan beritahu dari masa ke semasa apa yang terjadi di Istana Negara melalui risikan dan maklumat yang kita terima di sana. Maklumat terkini, Agung telah bertitah. Titah Agung paling mudah difahami. Beliau kata, Baginda kata, Agung minta bersabar, hormati keputusan pengundi. Nah, daripada ini, sudah mula ada clue siapa yang Agung akan pilih menjadi Perdana Menteri. Agung merujuk kepada keputusan pengundi. Jika dilihat siapakah parti yang paling banyak memenangi hati pengundi, pasti kamu tahu siapa yang bakal jadi Perdana Menteri. Pengerusi Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim dan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin kini saling bersaing untuk menjadi Perdana Menteri. Siapa pilihan yang di Pertuan Agong kini bakal diumumkan kerana masa yang telah diberikan sudah melepasi waktunya, yaitu pada jam 2 petang hari ini. Tepat 2.20 petang sebentar tadi, Agong telah menyatakan supaya semua media yang ada di Istana Negara bersabar. Dan Baginda juga mengatakan, kena hormati keputusan pengundi. Yang di Pertuan Agong dengan mengejutkan mengatakan bahawa Baginda menyeru semua pihak menghormati keputusan pengundi. Rakyat diminta bersabar dan menerima keputusan rakyat, wakil rakyat dan beta sendiri, katanya. Kita perlu rasional, kita perlu teruskan, kata Baginda. Biar saya buat keputusan segera, katanya kepada media yang berkumpul di Istana Negara. Baginda yang akan kembali ke istana selepas keluar sebentar berkata, Baginda tidak mempunyai peluang untuk melihat jika mana-mana pihak telah membuktikan mereka mempunyai majoriti. Raja juga berkata, Baginda tidak dapat memastikan sama ada akan ada upacara angkat sumpah hari ini. Apabila ditanya, sama ada Baginda akan memanggil ahli parlimen seorang demi seorang, Baginda menunjukkan semula ke arah wartawan itu sambil tersenyum tetapi tidak menjawab. Baginda kemudian bertanya sama ada media mempunyai makanan dan minuman, yang mana mereka bertindak balas secara positif. Saudara-saudara, sebelum daripada itu, pada tepat 2.10 petang sebentar tadi, telah disahkan dan dimuktamadkan oleh Barisan Nasional bahawa mereka kekal menjadi pembangkang dan mereka tidak menyokong kedua-dua pakatan sama ada PH maupun Perikatan Nasional. Jadi berbalik semula kepada siapa yang mendapat majoriti besar di dalam pilihan raya 15 baru-baru ini. Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob mengesahkan Barisan Nasional tidak akan menyokong PH dan PN. Di tweet bahawa Majlis Tertinggi BN telah memutuskan bahawa gabungan itu harus kekal bersama pembangkang. Tanpa sokongan daripada 30 orang ahli Parlimen BN, kedua-dua pihak tidak boleh membentuk majoriti mudah. GPS yang menyokong PN semalam telah meninggalkan urusan pelantikan Perdana Menteri kepada yang di Pertuan Agong. Jadi saudara-saudara yang saya hormati sekalian, selain daripada itu, pada tepat 1.08 petang juga, kesemua 30 ahli parlimen yang hadir pada Majlis Mesyuarat Tertinggi BN hari ini tidak menandatangani sebarang akuan berkanun untuk menunjukkan sokongan terhadap sebarang kerjasama dengan gabungan lain. Yang paling menarik, saudara-saudara, ialah pada pukul 1.40 petang tadi, dijangka laporan di Malaysia kini menjangka Anwar akan ke istana tidak lama lagi. Media yang ditempatkan di luar pejabat Anwar Ibrahim di Bukit Gasing melaporkan bahawa pengiring polis telah tiba. Anwar dijangka akan menuju ke istana tidak lama lagi, tetapi dengan BN dilaporkan mengelak daripada menyokong mana-mana gabungan, sama ada beliau boleh mengangkat sumpah atau tidak adalah tidak pasti. Sementara itu, di Bukit Damansara semakin ramai pengunjung yang datang ke rumah Muhyiddin Yassin walaupun tiada pengiring polis setakat ini. Yang paling menarik yang kita nak ulas sebenarnya ialah apabila GPS, gabungan Parti Sarawak yang paling banyak kerusi selain daripada PH, PN dan Barisan Nasional sebanyak 23 kerusi,
kini telah membuat U-turn, telah membuat keputusan yang mengejutkan Muhyiddin Yassin apabila mereka mengatakan mereka meninggalkan urusan pelantikan Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong. Maknanya GPS tidak menyokong sesiapa. Mereka hanya akan menyokong apabila kerajaan sudah ditubuhkan atau Perdana Menteri sudah dilantik. GPS sudah berjanji mereka akan menyokong siapa yang menjadi Perdana Menteri, bukan menjadi pelengkap kepada satu gabungan. Jadi aku fikir sekarang terserah kepada Yang di-Pertuan Agong, seperti titah Yang di-Pertuan Agong pada sebentar tadi tepat 2:20 petang apabila baginda kata rakyat diminta bersabar, menerima keputusan rakyat, wakil rakyat dan beta sendiri. Agung kata keputusan dia akan buat segera, dan Agung juga telah memberitahu di sini melalui laporan ini mengatakan baginda juga berkata baginda tidak mempunyai peluang untuk melihat jika mana-mana pihak telah membuktikan mereka mempunyai majoriti. Raja juga tidak dapat memastikan sama ada angkat sumpah atau tidak hari ini. Apabila ditanya sama ada Agung akan memanggil satu persatu ahli parlimen, Agung menjawab dengan hanya tersenyum kepada semua media yang ada di perkarangan Istana Negara pada hari ini. Jadi saudara-saudara, boleh disimpulkan setakat ini apa yang berlaku ialah Agung akan umumkan siapa jadi Perdana Menteri berdasarkan pilihan baginda sekarang. Tepat pukul 3 petang. Ini laporan terkini yang kita dapat. Tepat pukul 3 petang, pemimpin PN Abdul Hadi Awang, Hamzah Zainuddin Azmin Ali dilihat meninggalkan kediaman pengerusi gabungan yaitu Muhyiddin Yassin. Sementara itu di Bukit Gasing pula, Presiden muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman adalah antara yang terbaru tiba di pejabat Anwar Ibrahim. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok dan Presiden Amanah Muhammad Sabu turut berada di situ. Debaran kini semakin dirasakan. Tepat 2:50 petang sebentar tadi, Desta memetik pemimpin BN yang tidak dinamakan melaporkan bahwa gabungan itu bersedia untuk melaksanakan perjanjian CSA atau keyakinan dan perbekalan dengan mana-mana kerajaan minoriti. Nah, itulah yang aku cakap tadi. Sekarang ini tidak ada kerajaan majoriti, yang ada ialah kerajaan minoriti. Ada orang tak percaya dengan aku, kata aku ni merapu, tapi tengoklah sekarang kan dah benar kerajaan minoriti bakal akan ditubuhkan. CSA merupakan memorandum persefahaman yang ditandatangani oleh PH dan kerajaan pimpinan Ismail Sabri sebelum ini. Dalam amalan Parlimen, CSA akan dapat memastikan bahawa pembangkang tidak menyokong undi tidak percaya dan sama ada menyokong atau mengelak daripada mengundi rang undang-undang fiskal seperti belanjawan negara. Itulah dia saudara-saudara, aku nak kata sekali lagi, hampir pasti Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.